Maka tuan-tuan, kita nak kembali sambung sebagaimana biasa. Kuliah kita subuh ialah dengan pegang kitab tafsir Ya ayyuhallazina amanu, dan kita sampai kepada seruan yang keempat, Ya ayyuhallazina amanu, yang mengikut turutan dalam surah Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu yang ni nombor 4, iaitu seruan untuk melaksanakan hukuman qisas, bunuh balas kepada pembunuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin, wassalatu wassalam 'alal mab'uush rahmatan lil alamin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin al-amin, wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa tamassaka bisunnatihi wa jahada bijihadihi wa sara ala darbihi wa nahjihi ila yaumin la raiba fihi. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin, ilhamal malaikatil muqarrabin, jahi sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita bersyukur kepada Allah pada pagi ini dapat kita kembali berada dalam raudhah daripada Riyadhil Jannah di dunia. Itulah majlis ilmu di dalam Masjid Al-Falah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita tambahan hidayah dan taufiknya, mengganjarkan kita dengan ganjaran pahala yang sebanyaknya, mengampunkan dosa-dosa kita, mengangkat darjat kita, mengangkat mudarat daripada menimpa kita, mengangkat wabak COVID-19 ini daripada kita semua, dan Allah beri kita keafiatan, keselamatan, kesihatan yang berterusan, yang sempurna untuk diri kita, agama kita, dunia kita dan akhirat kita, insya-Allah. Muslimin rahimakumullah, lama kita tak kuliah secara alam nyata ni tuan-tuan, kerana PKP, dan baru boleh saja kita berkuliah secara alam nyata, tidak duk kuliah dalam alam maya saja. Maka tuan-tuan, kita nak kembali sambung sebagaimana biasa. Kuliah kita subuh ialah dengan pegang kitab tafsir Ya ayyuhallazina amanu, dan kita sampai kepada seruan yang keempat, Ya ayyuhallazina amanu, yang mengikut turutan dalam surah Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu yang ni nombor 4, iaitu seruan untuk melaksanakan hukuman qisas, bunuh balas kepada pembunuh. Itu dalam ayat surah Al-Baqarah 178. Dengan ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitanirrajim,
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. Yang memberi maksud, wahai orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu hukum qisas dalam pembunuhan, iaitu orang merdeka dengan merdeka, hamba dengan hamba, perempuan dengan perempuan. Sesiapa yang mendapat kemaafan daripada saudaranya, yakni mangsa, dengan pembayaran yang sesuai dipanggil diat, maka hendaklah ia mengikutinya secara baik dan membayar diat itu kepadanya dengan cara yang baik. Demikian itu suatu keringanan dan rahmat daripada Tuhan kamu. Sesiapa yang melampau batas sesudah itu, maka baginya azab yang sangat pedih. Itu tuan-tuan bab qisas. Ada dalam ayat ni saja kita mendapat beberapa perkara, di antaranya boleh bunuh balas balik kepada si penjenayah, pembelaan kepada mangsa berlaku dengan cara dibunuh balas balik orang yang membunuh ahli keluarganya, yakni mangsa-mangsa yang kehilangan ahli keluarga tersebut kan berasa lapang dada sebab orang yang bunuh keluarga dia dibunuh balas kembali. Ataupun ada lagi di sana Allah Ta'ala benarkan diat, tebus bayak tebusan. Pihak mangsa, keluarga mangsa yang terbunuh boleh meminta ganti rugi bayak yang dipanggilkan sebagai diat. Dan bila ditentukan harganya berapa, maka dimaafkan dan pihak yang membunuh berusaha membayarnya. Tidak boleh melampaui batas antara yang menuntut dan antara yang membayar. Dua-dua tu, mangsa dan pembunuh yang membunuh tu, tidak boleh melampau sesudah itu. Setelah ditentukan bayarannya, bayar. Janganlah bila dibayar dibunuh pula. Dahlah kawan tu bayar dah, mangsa tu telah membayar, pembunuh tu telah bayar, penjenayah tu telah bayar kepada keluarga. Tiba-tiba pihak keluarga mangsa bangkit, dibunuh pula si yang bayar diat itu. Tu Allah kata faman ya'tada, siapa yang melampau selepas daripada ditentukan diat, dah dibayar dah dengan cara baik, tiba-tiba duk tak puas hati lagi, maka Allah kata falahu azabun alim, dia akan kena siksa yang pedih di akhirat nanti. Mana kata perjanjian setelah selesai hukuman, hakim tentukan sekian-sekian bayaran, maka telah dibayar semuanya, tidak boleh lagi ada unsur melampau di dalam perkara itu. Maka tuan-tuan, sambungan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengubah makna hukuman dalam syariat ini dari makna balas dendam kepada makna agung dan mulia. Allah Ta'ala ajak dalam ayat ni daripada balas dendam tu kepada sifat maaf yang mana ianya dianggap sebagai mulia dan agung.
faman ufiya lahu min akhihi, sesiapa yang mendapat kemaafan. Itu dikatakan dalam qisas ini ada kehidupan. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dalam hukuman qisas itu ada kehidupan yang kamu wahai orang-orang yang berfikir kena mengambil pengajaran. Antaranya ialah Allah Ta'ala mendidik hamba-hambanya supaya ada sifat maaf. Lepas itu disebut faman ufiya lahu min akhihi, sesiapa yang dimaafkan oleh saudaranya. Makna si pihak mangsa, keluarga mangsa memaafkan pembunuh itu dianggap satu perkara yang mulia, yang agung. Bukan senang. Tidak diajar untuk balas dendam lah. Dalam kisah boleh kalau nak bunuh balas balik, ada Tuhan bagi. Tapi sekiranya keluarga mangsa memilih untuk tidak berdendam, dia ini memilih untuk memaafkan, maka itu adalah perkara yang mulia, perkara yang agung, yang Allah Ta'ala puji, yang Allah Ta'ala sokong dan sonok. Apa tu yang kata hidup? Hidup bermakna bukan kata melepaskan pembunuh dengan begitu saja, tapi memikul tanggungjawab di atas kehilangan keluarga mangsa, yang mana bila keluarga ni hilang ketua keluarga, misalnya suami, maka si pembunuh ni kena tanggung dengan membayar diat itu. Jadi pikulkan tanggungjawab akibat dia membunuh ahli keluarga yang ada tanggungjawab ini, maka dia kena pikul tanggungjawab tersebut untuk membela kembali balu ataupun isteri janda kepada mangsa dan anak-anaknya. Ini tuan-tuan memberi kehidupan dalam sistem hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Bunuh balas boleh, tapi kamu nanti siapa nak bela anak bini? Bunuh balas dia tak boleh dapat diat apa dah. Jadi seorang keluarga mangsa, kalau isteri dan anak-anak yang masih kecil, dia akan fikir, kalau aku bunuh balik balas, aku minta supaya pihak mahkamah bunuh balas balik si penjenayah ni, aku nanti siapa nak bela? Pilih untuk maaf, suruh dia tanggung, maka itu memberi kehidupan kepada mangsa. Itu dipanggil qisas. Itu di sana ada kehidupan yang kamu kena ambil iktibar, wahai orang-orang yang mempunyai akal fikiran. Kena fikir baru kita nampak. Kemudian pelaksanaan hukuman pada masa lalu merupakan bentuk balas dendam dalam masyarakat jahiliah dulu kepada para pelaku kejahatan, atau wujud balas dendam dari keluarga mangsa kepada keluarga si pembunuh. Dia angkat geng pergi balas balik. Itu cara dulu kabilah Arab. Seorang kena bunuh di kalangan kabilah dia, daripada kabilah mana yang membunuh itu, dia akan angkat kabilah dia ni pergi serang kabilah tu. Dia tak kira siapa, bunuh semua. Bukan saja pembunuh mangsa ataupun pembunuh itu penjenayah tu saja dia pembunuh, dia bunuh kali dengan keturunan, padahal seorang saja. Ni jadi perang tuan-tuan, angkat geng. Sebab tu ketika mereka nak bunuh Nabi tuan-tuan, pok-pok kafir Quraisy mesyuarat di Nadi Darun Nadwah sebelum Nabi hijrah. Mereka nak bunuh, tapi mereka fikir sekali Bani Hashim bangkit serang kita, perang dengan kita, jenuh. Syaitan mai bagi idea, hantar setiap kabilah seorang. Yang mereka Bani Hashim tak larat nak balas dendam pasal ramai yang pakat bunuh. Itu dia tuan-tuan, kepung Nabi. Tu dulu punya cerita
balas dendam. Konsepnya konsep balas dendam. Balas dendam wujud di sana dipanggil sebagai, yang dipanggil sebagai bentuk balas dendam kepada pelaku jenayah. Sehingga kan tuan-tuan melebihi, melampaui daripada kesalahan yang dia lakukan. Orang-orang yang tak bersalah pun dia bunuh juga. Pasal kabilah. Hang daripada kabilah tu juga. Maka ku tak kira siapa yang kabilah tu buat ke tak buat ke, tanggung, kami bunuh. Jadi balas dendam. Pasal seorang ahli kabilah dia dibunuh. Sehingga fikiran mereka tidak akan tenang dan keadaannya pun tidak akan tenteram kecuali jika berjaya menggantikan satu jiwa yang terbunuh dengan jiwa-jiwa yang lain. Bukan seorang. Kadang dia tak tumpu kepada penjenayah tu, dia pukul rata, tak kira siapa. Jiwa-jiwa yang tak bersalah pun menjadi mangsa, bunuh balas. Tak kira jumpa hang kabilah mana, kabilah Adi. Kabilah Adi ni bunuh kabilah kami, pum, bunuh. Nah, padahal dia bukan buat pun, dia keturunan tu saja, bukan dia yang buat, orang lain. Jadi tuan-tuan, tu disebut sebagai balas dendam yang tak tahuan hala, ikut hawa nafsu. Tak kira dah orang buat ke, orang tu tak buat ke, orang tu salah ke, orang tu tak salah ke, dia kata hang kabilah tu, hang kira salah, kami layak bunuh hang. Tu hukum dulu tuan-tuan, hukuman cecah merba. Kemudian disebutkan lagi, bahkan mungkin membunuh ratusan orang lelaki sebagai ganti terbunuhnya seorang lelaki saja. Kalau pihak dipanggil sebagai hamiyatul jahiliyah, semangat kabilah yang ada pada Arab pada ketika itu. Dia boleh melarat daripada seorang saja kena, dia boleh pergi ratus. Boleh jadi perang saudara. Ratusan jiwa yang tak bersalah dibunuh macam tak ada harga. Nyawa Allah bagi. Kes dia seorang kena. Hak bunuh tu pun tak tahu kena bunuh balas ke tak. Silap orang lain yang kena. Jadi di situ disebutkan bahawa keadilan undang-undang Allah, dia tak cari, dia tak ajak piduk marah, halakan dendam kepada orang-orang yang tak bersalah. Ambil semangat kekabilahan tu sehingga kan bunuh orang yang tidak buat jenayah. Tapi kerana dia daripada bani tersebut, maka tak kira lah, hang pun dikira bertanggungjawab juga, kami nak bunuh hang juga. Naya tuan-tuan. Naya lah pasal tak buat, tapi kena mati tak pasal. Yang buat tak tahu, dia tak cari, dia tak tumpu cari pembunuh, dia kira cari bani yang mai tu, keturunan tu. Allah menjadikan tujuan qisas demi untuk mencapai manfaat kepada manusia. Tu Allah datangkan hukuman qisas. Nampak macam dengan qisas itu membunuh balik, tetapi sebenarnya memberi kehidupan. Allah kata, Allah sambung dalam ayat 179. Ustaz baca tadi, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dalam qisas itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Tu yang kita hurai tadi, maksudnya apa dia kelangsungan hidup tu. Tu kelangsungan hidup bagi keluarga mangsa, kelangsungan hidup tidak ganggu orang-orang yang tak buat jenayah.
tumpu kepada yang buat jenayah, tangkap yang buat jenayah, yang duduk serang kabilah tu lagi balik pasal apa? Tangkap dia seorang, balas balik hukuman tu kepada dia. Allah tidak berfirman dalam kisah itu terdapat pembalasan dendam. Tak ada. Allah kata walakum fil qisasi hayatun. Allah tak kata walakum fil qisasi i'tisam ataupun dipanggil sebagai apa nama ni, khisam. Khisam mana dendam. Tidak. Allah Ta'ala kata walakum fil qisasi hayatun. Maksud dia apa dia? Kadangkala hati sebahagian orang mengikut kebiasaan hukuman konvensional merasa ngeri melihat si pembunuh juga harus dibunuh. Mereka tu yang kadang haramkan hukum bunuh, balas, dibatalkan. Macam di Australia tidak ada hukuman bunuh. Mereka menyayanginya dan melepaskannya daripada hukuman mati. Padahal pihak mangsalah yang sebenarnya lebih patut disayangi, bukan pihak penjenayah. Diperhatikan, dikasihi. Seandainya mereka lebih mengasihi si pembunuh, lalu siapakah yang akan melindungi masyarakat dari kekejaman penjahat dan pembuat onar? Tu tuan-tuan, setengah-setengah hukum-hukum konvensional, hukum-hukum rimba ni, dia tak bela mangsa, dia duk pergi bela penjenayah, pembunuh. Nanya mangsa yang kena, keluarga mangsa tu jadi teraniaya, tak dapat pembelaan. Jadi dengan adanya tuan-tuan hukuman balas yang Allah Ta'ala gazetkan dalam Quran, tak boleh lari pembunuh, tidak boleh dibela, dia mesti diadili. Apa yang akan kita lakukan dengan banyaknya gerakan-gerakan gerila yang berleluasa akhir-akhir ini, mencari jalan mengancam masyarakat dengan cara mencuri, merampas dan menumpahkan darah. Mereka berfikir dengan fikiran yang sempit dan tidak benar. Seandainya mereka mahu berfikir dengan fikiran yang umum dan universal, dengan menggunakan logik dan rasional yang cemerlang, maka mereka akan mengasihi dan melindungi umat daripada para penjahat, mengambil tindakan tegas atas individu-individu dan penjahat. Sesungguhnya orang yang mengasihi manusia akan berusaha untuk menyempitkan ruang gerak kejahatan serta mencegah perbuatan keji para penjahat tersebut. Jadi tuan-tuan, orang yang betul dia punya mata hati dia, nurani dia, dia akan menyempitkan ruang-ruang melakukan kejahatan, dan dia akan sokong segala perkara yang mencegah perbuatan keji dan jahat. Ini tuan-tuan, apabila silap berlaku tuan-tuan, ialah pembelaan kepada yang tidak perlu dibela. Yang sepatut dibela tidak dibela, yang tak patut dibela itulah yang dibela. Ini akibat daripada celaru, celaru pemikiran. Jadi ayat surah ini, ayat dalam surah Baqarah tentang qisas, dia membawa kita untuk betulkan balik pemikiran, iaitu bela orang yang sepatutnya dibela, bukan membela orang yang tak patutnya dibela. Baik tuan-tuan, tajuk kecil seterusnya dalam ini, dia kata dibawa mai satu tajuk, ancaman kepada mereka yang membunuh umat Islam. Dalam Quran, Allah mengancam orang-orang yang membunuh orang Islam ni. Bismillah. Antaranya Allah Ta'ala haramkan dengan firman Allah surah Al-An'am, an taqulu innama unzila al-kitabu ala ta'ifatayn min qablina wa in kunna an dirasatihim laghafilin. Janganlah engkau membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah
kecuali dengan kebenaran. Hal demikian itu diwasiatkan kepadamu supaya kamu berfikir. Wala taqtulun nafs allati harramallahu illa bil haqq wa man qutila mazluman faqad ja'alna liwaliyihi sultana fala yusrif fil qatli innahu kana mansura. Maksudnya dalam surah Isra ni, janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan sesiapa yang dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. Tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. Maka dia kata Allah Ta'ala telah mencipta manusia sebagai ciptaan yang sebaik-baiknya, kemudian mengangkat jadi khalifah di muka bumi, menjadi tetamu di langit. Maka dengan itu Allah mengancam dengan hukuman yang berat bagi siapa saja yang melampaui batas. Allah murka dan marah kepada golongan manusia seperti ini, menyediakan neraka jahanam bagi mereka selama-lamanya. Tentang surah An-Nisa, Allah mengancam pembunuh ni dengan ancaman masuk neraka selama-lamanya. Bahkan ada setengah orang baca ayat ni saja, tuan-tuan, dia kata orang yang bunuh orang ni tak diampunkan, dia akan duduk dalam neraka selama yang pertama-tama bunuh orang beriman. Pasal ayat ada surah An-Nisa ayat 93. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Dan sesiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam, kekal dia di dalamnya, dan Allah murka kepadanya. Nampak? Kekal dia dalamnya. Allah Ta'ala murka kepadanya, dan Allah Ta'ala mengutuk, melaknatnya, serta menyediakan azab yang besar baginya. Itu nak kata betapa dahsyatnya murka Allah kepada pembunuh orang beriman. Kadang sama-sama orang beriman, bunuh orang beriman. Inilah yang dia kena dapat azab di akhirat nanti. Supaya Allah Ta'ala bagi amaran yang keras, supaya tidak buat mudah dalam bab nyawa. Dalam bab nyawa, dalam bab darah, jangan mudah ditumpahkan seperti tidak ada harga. Sehingga kan Allah kata dia masuk neraka jahanam selama-lamanya. Siapa dengan Allah tak ampun, tak bagi keluar dah daripada neraka tu. Tapi tuan-tuan, taubat, bila dia bertaubat, insaf betul-betul, Tuhan bagi juga keampunan kepada pembunuh. Rasulullah SAW mengingatkan kita untuk tidak melakukan kejahatan yang hina, yang termasuk dalam dosa besar ini. Nabi ada sebut 7 perkara yang membinasakan, hendaklah kita jauh. Apakah 7 dosa yang membinasakan? 1, syirik, menyekutukan Allah. Yang kedua, sihir, menderam ke apakah sihir, guna-guna ke apakah itu dipanggil sihir. Penunduk ke, nak bagi sayang ke, apakah jenis-jenis itu belakang, sihir. Yang ketiga, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Ada yang Allah bagi macam qisas, balas bunuh balas ni dibenarkan. Murtad, zina bagi orang yang dah berkahwin, maka dia halal darah, boleh dibunuh. Tuan-tuan, yang seterusnya
Memakan harta anak yatim masuk 7 dosa besar. Makan harta anak yatim. Lepas tu tuan-tuan, memakan riba yang kelima. Yang keenam, berpaling dari medan perang, berlari daripada medan perang, takut mati. Dan yang ketiga, yang ketujuhnya, menuduh wanita lelaki yang terhormat dengan melakukan zina. Tuan-tuan, qazaf ada di sana, hukuman qazaf, dosa besar. Tuduh orang tanpa bukti, tuduh orang tanpa membawakan saksi, dikira 7 dosa besar yang Nabi suruh kita jauhkan. Bahkan Rasulullah menyamakan larangan membunuh ini dengan dosa yang paling besar, yakni menyekutukan Allah SWT dalam sabda beliau yang berbunyi, maksudnya setiap dosa maka akan diampunkan oleh Allah kecuali dosa orang yang meninggal dunia dalam keadaan musyrik dan dosa orang yang membunuh seorang mukmin secara sengaja. Itu ayat tadi kita baca An-Nisa, membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Itu tak masuk syurga dah tu, kekal dalam neraka selamanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang berasal daripada Abu Hurairah, disebutkan bahawa Rasulullah bersabda, maksudnya seandainya penghuni langit dan bumi bersekutu untuk menumpahkan darah seorang mukmin, maka Allah SWT akan melemparkan mereka semua ke dalam neraka. Maknanya share bunuh orang, share ataupun bersebahat bunuh seorang mukmin, ahli langit dengan ahli bumi bersekutu, pakat-pakat bersebahat. Allah kata, aku tak kira, aku akan lempak mereka semua masuk dalam neraka. Hang malaikat ke hang siapa kan, nak abang kata dia marah bunuh jiwa. Hadis tu tak beritahu. Rasulullah SAW menyatakan dalam satu hadis, maksudnya sesungguhnya lenyap seisi dunia ini lebih ringan bagi Allah daripada membunuh seorang mukmin tanpa alasan yang benar. Mengapa demikian? Ini kerana seorang mukmin merupakan bangunan Allah di muka bumi. Allah mencipta dengan tangannya, Allah menjadikan bumi sebagai tempat tinggalnya. Di bawah langitnya dia berlindung, dari hidangan Allah dia makan, dari airnya dia minum. Kemudian Allah memuliakannya dengan sebaik-baik kemuliaan. Orang beriman ni tuan-tuan, bangunan Allah di muka bumi. Tak boleh sentuh, tak boleh duk cederakan dia, bunuh dia, tak boleh duk sentuh dia, tak boleh. Kehormatan seorang mukmin di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tak boleh mudah-mudah nak dibunuh. Dibelanya Allah Ta'ala darah orang beriman, dibela oleh Allah nyawa kita orang beriman ni. Serta diletakkan zururiyat, keperluan yang 5 ataupun dipanggil, kita panggil lah ni tuan-tuan sebagai satu daripada dipanggil apa, keperluan 5 ni, al-zururiyat al-khams, menjaga nyawa. Macam kita jaga COVID ni termasuk dalam hifzul nafs, menjaga nyawa, jiwa. Sampaikan tuan-tuan, didahulukan daripada yang lain. Semayang jarak-jarak, kalau ikut tu hadis tu, hadis riwayat Imam Ahmad tu, anak kambing masuk, syaitan masuk antara celah-celah kita. Pasal apa boleh jarak? Kerana hifzul nafs, jaga nyawa, takut kena penyakit COVID. Tu sampai terang tu. Bila letak tuan-tuan keperluan yang mana lebih tinggi, jaga agama, jaga nyawa. Kadang-kadang jaga nyawa naik atas, jaga agama duduk bawah sikit. Sebab nyawa tu dia nak jaga agama. Itu dibincangkan oleh ulama-ulama kita.
Maka tuan-tuan, antaranya ialah dalam Quran Allah berfirman dimuliakan orang-orang beriman ni, termasuklah tuan-tuan ayat dalam surah Al-Isra 70, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam dan kita telah menjadi mereka menggunakan berbagai kenderaan di darat dan di laut, dan kami telah memberikan rezeki kepada mereka dari benda-benda yang baik, serta kami telah lebihkan mereka dengan selebih-lebihnya atas banyak makhluk-makhluk yang telah kami ciptakan. Itu dia, kita manusia ni Allah bagi lebih daripada makhluk-makhluk yang lain. Kita dengan akal Tuhan bagi kita boleh buat eksploitasi sebagai-bagai benda yang ada sekeliling kita untuk manfaat kita. Nah, batu, bukit, bukau, minyak dalam laut, dalam tanah, semua kita ambil untuk manfaat kita. Jin pun tengok saja ya, mereka tak perlu benda tu. Yang duk guna bumi ni kita, yang duk manfaatkan segala hasil mahsul dalam bumi ni manusia. Memerintah korek sana, korek sini, cari sana, cari sini, runtuh sana, runtuh sini, kita. Nah, atas dasar inilah pelaku kejahatan merupakan makhluk paling dibenci oleh Allah SWT. Maknanya pembunuh adalah merupakan makhluk yang Allah benci. Nabi SAW bersabda, manusia yang paling dibenci Allah adalah manusia yang terjerumus dalam sesuatu yang haram, yang memasuki tradisi jahiliah ke dalam Islam, dan yang menuntut darah seseorang tanpa alasan yang benar dalam menumpahkannya. Itu hadis riwayat Bukhari, di mana tentang Nabi kata ni semua jenis orang yang Tuhan benci. Yang bunuh tak tahu hala, balas dendam tak tahu hala, tak tahu siapa dia nak bunuh. Ini semua orang yang Allah Ta'ala benci. Akan tetapi keadaan bagaimana pembunuh dan orang yang dibunuh pada hari kiamat? Hari kiamat esok macam mana orang yang kena bunuh dengan pembunuh? Dia nanti pergi pegang tangan pembunuh tu. Dia kata, ya Allah, ni dia bunuh aku di dunia dulu. Dia pegang tangan pembunuh tu, bawa pergi depan Allah. Nah, Nabi SAW bersabda, riwayat Ibnu Majah daripada Ibnu Abbas, orang yang dibunuh akan pergi kepada pembunuhnya pada hari kiamat. Dia, yakni orang yang dibunuh itu, menguasai ubun-ubun dan kepala pembunuh tersebut. Urat lehernya mengalirkan darah. Lalu dia berkata, wahai Tuhan, tanyalah kepada pembunuh ini mengapa dia membunuhku. Hinggalah mendekatkannya ke singgasana Allah Arash. Allah layan mangsa bunuh ni sehingga mari dekat dengan Arash Allah, menuntut pembelaan. Nah, itu satu. Daripada Ibnu Mas'ud pula, Rasulullah bersabda, seorang lelaki akan pergi kepada lelaki lain dengan menarik tangannya, lalu berkata, wahai Tuhan, lelaki ini telah membunuhku. Maka Allah tanya, mengapa engkau membunuhnya? Lelaki itu menjawab, supaya kejayaan hanya milikmu. Allah berfirman, kejayaan itu memang hanyalah milikku. Dan seorang lelaki pergi kepada lelaki lain dengan menarik tangannya, lalu berkata, wahai Tuhan, lelaki ini telah membunuhku. Maka Allah bertanya, mengapa engkau membunuhnya? Lelaki itu menjawab, supaya kejayaan milik fulan. Allah berfirman, kejayaan itu bukanlah milik si fulan, maka bersiap-siaplah menanggung dosamu. Mana ada orang yang bunuh kerana Allah, jihad fisabilillah. Si mangsa yang terbunuh dalam perang itu bawa juga menghadap Allah, walaupun dia terbunuh dalam medan perang menentang kebatilan. Dia tu si batil, dibunuhlah oleh tentera Islam.
dia bawa juga tangan orang yang bunuh dia ni di depan Allah. Lalu bila Allah tanya, apa siapa yang bunuh dia? Supaya engkau memuliakan engkau, kerana engkau ya Allah. Allah kata okey, tak apa, aku bela, aku maafkan. Ada pula orang lain dia bawa pergi mangsa yang kena bunuh ni, bawa pembunuh, dia tak ada hak bunuh. Bunuh kerana kejayaan, untuk kejayaan orang lain, bunuh untuk kemuliaan orang lain, diupah sebagainya. Maka Allah kata bersiap-siaplah untuk berdepan dengan azab. Nah, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, janganlah engkau membunuh jiwa seorang mukmin secara zalim, kerana membunuh itu merupakan dosa besar setelah syirik. Cukuplah larangan itu dengan ancaman neraka dan laknat abadi daripada Yang Maha Kuasa, tuan-tuan. Jadi kita berhenti sekadar itu, insya-Allah. Kita sambung pada pertemuan kita akan datang dengan beberapa perkara lagi yang berkaitan dengan qisas, yang masih panjang lagi pembicaraannya, tuan-tuan. Sebelum kita masuk tentang puasa, itu seruan yang ke-5. Dia qisas dulu, lepas tu baru puasa, ikut turutan dalam surah Al-Baqarah. Itu yang diperkatakan duk tikai dulu. Siapa tang puasa kita buat, tang qisas tak buat. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, sekadar itu. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ونعوذ بك من هؤلاء الأربع. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب.